Abang Mat, kita tahu orang selalu membandingkan karya kita dengan Hollywood. Tetapi untuk sampai ke tahap Hollywood tu pasti ada cabaran. Bagi Abang Mat, apa cabaran besar dia? Pertama sekali sebelum abang pergi lebih jauh, abang nak cakap daripada fundamental, asas dia. Asas dia seperti sebuah pokok. Benih yang baik, kita semai, kita baja, kita belai, sehingga dia tumbuh sebagai sebuah pokok, merimbun, terbitlah bunga ataupun buah yang sedap, atau kalau bunga, menguntum, harum dan mewangi. Itulah kronologinya untuk mendapatkan perkara-perkara yang baik. Dalam hal ini ialah asasnya ialah skrip dan penceritaan dan naratif. Kalau ini tidak bermula, maka dia tidak ada ujung pangkalnya. Bagi Abang Mat, akarnya. Cabaran terbesar dia skrip. Skrip. Okey. Kita memerlukan bank skrip yang baik. Kita memerlukan, kita himpun segala skrip. Jadikan bank skrip. Dari situ kita menganalisakan skrip-skrip yang terbaik. Kita ada satu jatuh kuasa yang mengeluarkan inilah skrip-skrip yang baik dalam 10 ke 12. Skrip yang baik yang kita rasa ada unsur-unsur ke luar negara, iaitu unsur-unsur yang boleh melintasi sempadan. Kita tak boleh ambil sebarangan. Oh, kau ada skrip. Kau ada skrip, kita tak boleh. Kita kena kaji kurang-kurangnya 10-15 orang ada editor kat situ. Panel-panel yang menentukan di skrip. Kenapa dan kenapa. Sebab dalam sebuah skrip, banyak layernya. 7-8 layer. Satu layer dia ambil, second layer dia ambil, third layer dia ambil. Ini sebenarnya kita kupas. Jadi cabaran besar dia sekarang ni adalah skrip. Okey. Saya nak tanya Abang Namra. Abang Namra kita tahu sangat memilih karakter. Jadi baikkah kita ataupun sihatkah kita untuk nyatakan kalau filem kita ke Oscar berapa kualiti filem itu? Berapa kualiti? Tak. Maksud saya baik ataupun sihatkah kita kalau kita nak menilai kalau filem itu dah ke Oscar, barulah filem itu berkualiti? Tak semestinya. Kan? Kita ni sekarang ni kita banyak sibuk duk cakap pasal Oscar kan, nak pergi Oscar, nak pergi Academy Awards lah tu, Oscar kan. Tapi kalau betul-betul real filmmaker, target dia bukan Oscar. Target dia nak pergi ke Cannes. Lepas tu baru ke Oscar. Fikir pasal Oscar. Kan? Sebab Oscar ni kadang-kadang kalau kita tengok, dia ada lobby pula Abang Mat. So dia bukannya semestinya Cannes pun sama. Samalah Cannes pun. So top 5 yang dipilih ni, top 5 ni dah bagus dah. Pilih ni dah bagus dah. Tapi yang mana satu nak pilih ni? Yang itu yang first dulu, yang kena pecah adalah yang top 5 tu. Masuk top 5 tu dulu. Okey. Jadi tak apa, kalau hang nak kata kualiti, kalau masuk Oscar, itu filem tu akan jadi kualiti yang terbaik berdasarkan majoriti. Maknanya dunia. Jadi tidak adil lah untuk kita cakap macam tu. Kita nak dapat preview kat sana pun dah cukup dah. Orang preview contoh kita ni, itu pun dah alhamdulillah. Tak usah kata nak masuk tanding, preview dah cukup. Preview pun dah cukup besar bagi kita. Dapatkah kita dapatkan kita preview? Tak dapat. Kita tahu jutaan ringgit abang telah buat dengan filem abang. Jadi abang rasa filem di negara kita ni berkualiti kah dan mampu tak sampai ke tahap Oscar? Nak tanya saya honestly lah kan, kalau kita nak cakap pasal kualiti ni sebenarnya, at the end of the day, siapa yang nak judge filem tu berkualiti sebenarnya? Siapa yang nak judge kan? Penonton. Macam cakap pasal Oscar pula kan. Siapa yang menentukan filem yang akan pergi ke Oscar tu sebenarnya? Kan? Sebab sometimes pada saya, ada filem yang saya rasa sepatutnya dibawa ke sana, tapi tak dibawa ke sana. So, saya rasa filmmaker supposedly jangan fokuskan benda tu lah. Dan saya tak tahulah, setiap filmmaker ada masing-masing punya agenda, ada objektif masing-masing. Tapi macam saya buat filem, dulu saya terus terang lah, saya buat filem untuk please audience lah. Sama sekarang pun saya untuk please audience. Tapi lepas lebih 10 filem saya direct dengan pengalaman apa semua kan, saya realise untuk you please audience, satu yang impossible. Kan? You boleh cuba please majority lah kan, 2-3 orang tak suka tu biasa. Tapi at the end of the day, saya nowadays lah, saya buat movie untuk kepuasan saya sendiri. Kan? Sebab macam saya kata tadi, nak pleasekan audience ataupun judge tu sangat susah. Maksudnya kalau ada kena dengan cita rasa saya sebagai pengarah dan juga judge tu, rezeki lah. Terima kasih. Kita nak teruskan lagi. Tambah sikit boleh? Simpan jawapan tu sebab kita nak berehat. Simpan jawapan tu. Kembali selepas ini dalam Hot Spot. Hot Spot.
Ya, kembali kita dalam Hotspot. Baik, Abang Namron, saya nak teruskan lagi dengan Abang. Kalau Abang diberi jawatan sebagai arkitek sinema Malaysia, benda pertama Abang yang nak ubah apa? Benda pertama yang saya nak ubah, ini dengan relate dengan tajuk ke Oscar juga ke? Relate. Okay. Saya rasa yang pertama-tama yang perlu sekali macam Abang Mat kata tadi lah, skrip. Ada bank. Foundation. Ada bank skrip yang banyak, skrip yang bagus. Tapi saya juga melihat dari sudut performance. Maknanya dari sudut persembahan, lakonan, apa semua. Maknanya kita bukan nak kata ni, tapi kita masih kurang lagi dari aspek ni. Maknanya ini masuk bab education. Pendidikan seni. Yang mana saya dengar kata Finas dah start buat dah untuk Road to Oscar ni. Borak dengan Ahmad Idham hari tu, dia ada cerita sikit sebenarnya dah buat dengan workshop, dengan bingkir, dengan masterclassnya, apa semua, dengan sentuh 3 perkara inilah. Skrip, skrip, ni teknikal, dengan directing. So 3 benda yang dinikan. Dan yang paling utama sekali adalah penyatuan. Saya melihat benda ni, ini yang kita kurang. Penyatuan. Maknanya kita buat seorang bergerak. Okay, dia sukses, dia naik, tapi tak ada yang follow. Menyokong kat belakang. Menyokong ni maknanya yang follow, bukan menyokong dari segi sokong tepuk tangan, tak. Tapi yang buat sama-sama, naik serentak. Saya tengok kejayaan kebanyakan negara ni sebab bila dia bergerak serentak. Kalau kita melihat dari Korea lah, Korean Wave tu pun adalah kerana penyatuan itu, dia orang bergerak dan serentak pergi. Kan? Dia naik bersama-sama, bukannya kau naik seorang, lepas tu yang lain ikut. Yang lain ni. So dia macam kita macam menyemai je. Kerja kita menyemai. Hasilnya tak dapat. Menyemai membaca. Kerja sama daripada awal lagi lah. Abang Mat, macam mana pula pandangan Abang Mat? Kalau Abang Mat lah diberi jawatan tu, apa Abang Mat akan buat? Macam mana? Sebagai arkitek sinema Malaysia. Abang akan runtuh semua tu. Abang akan rombak balik. Abang akan buat lain. Ini dia punya plan. Ini dia punya struktur. Inilah yang betul-betulnya struktur. Yang ada sebenarnya semua kena rombak. Apa plan dia? Plan dia bagaimana pertama sekali kita cari tanah, kekuatan tanah. Bagaimana lagi itu materi-materi yang bakal kita zahirkan itu. Sehinggalah segala-galanya lah. Plan A, plan B, plan C sehingga siapnya. Inilah dia. Struktur. Kelihatan jauh dan dekat, begitu indah dan cantik. Satu bear in mind. Kita ni tak pernah, kalau kita nak pergi ke Oscar ni, apakah definisi dia? Apakah tujuan? Apa goalnya? Berceritakan. Goalnya apa? Untuk mendapat nama? Untuk dapat nama, kita kena start dari sini. Sekarang ni, kita bagi definition. Kita kena ada goal. Goal dia berapa tahun, apa yang patut kita memperindah, yang patut kita persediakan sekarang. Macam tadi lah. Bila dah roboh kan semua, kita nak sediakan semua. Sediakan apa dia? The foundation. Foundation mesti kukuh. Kalau macam tak kukuh, tak boleh. Kita kena anggap bahawa filem kita ni sebuah produk. Produk yang sama dengan komoditi yang lain. Seperti getah, apa-apa semua tu. Mikirkan tu. Yang kedua yang kita mikir, orang nak beli dah produk kita. Where is our selling point? Okey, bagaimana kita nak kontrakkan supaya orang boleh melihatkan filem kita. Sedangkan kita dalam negara ni, audiens Cina, India pun tidak menerima filem kita. What do you expect orang putih, Mexican, China nak tengok? Bila bercakap tentang orang luar negara, tapi sebenarnya Abang Samsul, apa yang kurangnya kita yang orang asing ada? Jom, tadi tanya soalan kat Abang Namron dengan ni kan. Kalau saya jadi arkitek, number one yang saya nak ubah. Sorry, saya nak. Tak apa, silakan. Saya harap orang Finas dengar lah. Ahmad Idham kan. Saya sebenarnya pelik sebenarnya dengan industri kan. Ada banyak buat, contoh Finas lah kan, banyak buat program macam-macam kan. Yang saya pelik kenapa tak nampak masalah paling besar kita. Kan? Cetak rompak. Kan? Cetak rompak kita. Betul tak? Betul. So saya pelik kenapa Finas tak bawa usul kepada menteri kepada dia, masalah cetak rompak kita takkan pernah selesai. Yang hari tu yang saya berjaya saman orang tu, sebab tu personal, saya saman straight. Maksud kita tak ada undang-undang. Undang-undang hak cipta ni yang ada pada tahun 80-an. Masa tu YouTube pun tak wujud lagi. So undang-undang kita tak kuat. Jadi kenapa orang yang sepatutnya lah Finas ni, badan yang besar ni, tak nampak benda ni, pergi jumpa menteri, gubal satu undang-undang baru. Dia bukan untuk jaga filem saya saja, termasuk drama dan juga filem-filem lain. So cuba kita fikir secara logik kan. Apa guna kita buat macam-macam program itulah ini, tapi at the end of the day filem bocor leak. Bukan filem saya je, ada filem lain, even drama pun sekarang bocor. Faham tak? Jadi itu kenapa saya rasa macam tak tahu buat tak nampak ke kan. Tu benda yang perlu ditekankan sangat lah pada saya. Saya nak sambung pasal Finas, tapi sebelum tu kita nak saksikan klip artikel yang disediakan penerbit kita. Sama-sama saksikan.
Rata-rata seolah mengetawakan impian Finas untuk ke Oscar. Okey abang, kita nak tanya kalau dari segi bantuan kerajaan, apa lagi kerajaan perlu bantu untuk mengangkat filem kita lebih berkualiti? Tapi kalau perspektif lain pula, orang membandingkan filem kita dengan Indonesia. Indonesia langsung tak ada bantuan kerajaan. Macam mana pendapat abang? Saya tengok tu kan. Saya ni juga dengan benda ni. Sebab kita tengok sekarang ni, isu dia sekarang ni adalah bukan kita kebanyakan pemain-pemain industri ni menolak untuk cadangan untuk ke Oscar itu, untuk bawa filem kita ke Oscar. Bukan, kita tak menolak. Tapi kat sini yang kita nampak adalah dia orang kecewa. Maknanya kenapa harus fikir untuk pergi ke Oscar sedangkan masalah dalaman itu belum selesai. Contoh macam Syamsul cakap tadi, pasal cerita Umpak. So isu-isu itu yang belum harus diselesaikan terlebih Banyak dahulu. isu lain sebenarnya. Banyak isu Banyak lain isu yang lain, perlu. kan. Itu yang pemain industri kecewa. Bukannya saya tak melihat benda ni macam dia cuba untuk mengatakan kita tak payahlah pergi ke Oscar. Okay. Tapi ada kekecewaan Ada di situ. kekecewaan sebab tu kat terzahir situ. di kata-kata dia. Kerana nasib dia orang belum dibela lagi. Tapi Finas sudah minta untuk Benda baru. untuk pergi ke Oscar. Abang Samsul macam ada benda nak tambah? Saya tetap yang sama tadi pasal tak rompak ni. Tak puati betul. Tak, bukan. Saya cakap ni, kena ingat. Dia bukan pasal saya bersuara ni hanya untuk syarikat saya je kan, untuk scope production ke, no. Dia untuk semua tau. Sebab saya sendiri melihat dengan mata saya, tengok penerbit-penerbit yang macam saya, walaupun filem saya ada yang leak, tapi alhamdulillah ada rezeki kat situ. Tapi bagaimana dengan penerbit yang dah lah bocor filmnya, pulangan pula tak ada. Sangat kesian. Dan diorang ni memang selalu bersuara. Jadi saya hari ni ada platform kat sini. Itu yang saya suarakan lah kan, pasal cerita rompak tu yang harus diteliti sangat lah kan? Dan jangan buat-buat tak nampak lah, please kan. Itu dulu yang perlu ditekankan, bawa ke usul kepada menteri ke apa kan, gubernur undang. Kenapa agaknya benda tu tak diutamakan? Sebab itu memerlukan kawalan. Sama ada kawan penguasaan dan lain-lain lagi. Harus diperbincangkan. Kita rasa ada ruang. Ada ruang. Finas ada ruang atau kerajaan ada ruang untuk dibincangkan. Cuma kita panggil penggiat-penggiat atau pengamal yang sedia ada. Kita berbincang apakah solusinya, apakah formulanya dan apakah mekanismenya. Saya nak cerita tentang produk tadi. Sama balik, silakan. Produk ini, kita menganggap filem itu sebagai produk. Sebagai satu komoditi. Kalau kita tak dapat membeli keinginan penonton Malaysia, hanya penonton Melayu ya. How do you expect nak suruh Mexico tengok, American tengok, India tengok? China dengan India ni dalam negara kita pun tidak pernah, jarang menonton filem kita. Kita tak dapat menguasai mereka, minat mereka, kata orang selera mereka. Filem itu adalah satu selera penceritaan kepada semua lapisan. Kalau engkau tak boleh menjayakan misi ini, iaitu di mana orang Cina, India melihat filem ini filem yang cakap sangat unggul, bagaimana engkau nak jualkan filem itu? Jangan mengharap kita bagi sempadan. Okey? Kita nak kumpulkan mereka. Kalau mereka tak ada appealing dalam sebuah cerita, tidak ada appeal kepada semua bangsa, bagaimana kita nak harap nak jual filem kita? Kita biarlah ditakut di sini, kita anggap produk kita ni satu entertainment. Dan kalau nak buat dari sekarang, jangka masa dia agak panjang. Plan everything macam saya kata tadi. Plan daripada foundationnya. Daripada benihnya. Cari yang benih-benih itu pun it take some time. Tapi yang ada sekarang pun dah cukup. Yang ada sekarang pun kalau nak buat filem ke Oscar boleh. Kita kumpulkan semua cerdik pandai. Bestari. Kumpulkan semua. Kita fikir sesuatu. Tapi pokok pangkalnya mestilah datang daripada skrip. Skrip yang baik. Tapi bercakap tentang tadi kita tahu Cina, India, Melayu tak tengok dalam satu panggung wayang cerita yang sama, kenapa agaknya? Adakah kerana kurang nilai bangsa kat situ? Saya melihat yang benda ni dia orang bukan tak tengok ni je, sebab saya kenal juga dengan produser-produser yang menerbitkan filem-filem berbahasa Cina di Malaysia. Maknanya filem-filem Cina Malaysia. Dia orang pun menghadapi masalah untuk tarik penonton untuk datang menonton ke panggung. Maknanya orang-orang yang faham boleh berbahasa Cina yang datang ke panggung. Sebab dia orang lebih kiblatnya ke Hong Kong, ke luar. Filem-filem Hong Kong, China, Hong Kong lebih diutamakan. Lebih diutamakan. Itu akan box office. Sama juga dengan penonton Melayu kita, kiblat dia lebih kepada Hollywood. Filem Hollywood nak masuk ni. Filem Malaysia jadi secondary. Kan? So ada pemikiran itu, pemikiran penontonan. Kan? Okey, pemikiran inilah yang kita nak laksanakan. Kita nak sekat pemikiran ini. Kita tanam sesuatu benda yang baru agar
kita dapat pemikiran yang setempat, yang holistik. Okey, kalau tidak kita akan dapat membina etos bangsa Malaysia. Saya ada satu benda yang saya nak perkatakan kat sini. Saya dahaga. Apa kata kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Hot Spot. Hot Spot. Hot Spot kembali lagi dengan tajuk kita, ke Oscar ke kita? Soalan saya untuk Abang Samsul. Baik, Abang. Ya. Saya terfikir kenapa kadang-kadang semua bangsa dalam Malaysia tak boleh tengok satu cerita? Dia berbalik kepada ialah cita rasa orang lah. Dan tengok bila filmmaker buat sebuah filem tu, tengok target audience ni siapa lah. Dan, macam saya, of course lah, semua filmmaker mahukan semua bangsa, semua race tengok filem orang. Tapi macam saya kata tadi, tengok target audience apa. Filem you buat macam filem Munafik. Target audience saya, of course, orang Islam lah. Tengok kan. Tapi saya dapat tahu untuk filem saya, alhamdulillah, ada India, Cina pun ada juga tengok kan. Ada. So benda ni something yang saya rasa tak boleh nak kita nak kenapa orang tak tengok kan. It's just the matter of taste orang, kita tak boleh nak ni. So kalau ada yang tengok, bonus lah benda tu kan. So jadi ada juga yang bercakap kita tak boleh keluar filem kita kerana kurang nilai bangsa. Bagi ada yang mengatakan baiknya cerita tu kalau lebih berceritakan tentang masalah dalaman. Abang Namron. Ini yang balik pada LPF tu. Bila kita nak bercakap soal dalaman kan, sebab kalau kita cakap filem kita nak bawa keluar ni, orang luar tak nak tengok cerita-cerita biasa ni. Dia nak tengok satu-satu cerita yang luar biasa. Ya, betul. realistik. Satu-satu cerita yang dia orang tak tahu. Benda ni berlaku sebenarnya. Ini kalau kita bercakap dalam konteks isu. Isu yang kita nak bawa dalam filem tu. Jadi itu yang dia orang nak tahu. Itu yang dia orang nak kita buat, tapi kita pula dibatasi dengan censorship. Nak bercakap soal ni tak boleh, kita nak bercakap soal ni tak boleh. Ada banyak halangan-halangan. Jadi balik kepada Abang Mat punya tadi. Menghasilkan skrip yang kualiti, yang bagus kan. So nak menghasilkan skrip yang kualiti yang untuk membawa kita ke Oscar, LPF ni patut dilihat semula peranan dia. Kadang tak faham Abang Mat, dia bagi 18. Dia bagi 18 kata tahun ke atas. Kan 18. Dia dah potong semua. Dia dah potong, dan dia bagi 18. Patutnya dah potong, dia bagi layu. Umum. Kenapa kau bagi lagi 18? Kalau bagi 18, tak payahlah potong. Kau tak faham Tak faham. Dia orang lagi tak faham, sebab tu dia buat macam tu. Kalau dia orang faham, dia tak buat macam tu. Dia patut tanya kita yang memahami. Saya tak faham. Okey, apa yang tak faham? Okey, ceritakan, panggil je orang, kumpulkan, okey. Bla 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 bla, okey. Ada certain akta yang mengatakan menyekatkan kebebasan kita, membebaskan aktiviti kita. Agak-agaklah akta ini kita ketepikan. Okey, dan sebagainya. Sebab makai korupsi kita kan. Kita tak boleh tunjuk korupsi. Kita tak tunjuk menteri korupsi, kita tak boleh tunjuk polis. Kita tak tunjuk penguasa korupsi, sebenarnya ia berlaku. Kalau kita tengok tentang corruption, kedudukan corruption negara kita dudukkan ke berapa? Lihat tengok. Bagaimana Singapura boleh membasmikan benda-benda itu semua. Samsul faham poin Abang Namron tadi sangat. Samsul faham. Maksudnya bukan kita nak kata kita perlu kan LPF, memang perlu kan. Kalau saya tak tahu orang lain, kalau macam saya kan, bukan bila kata kita perlu LPF perlu longgar sikit, maksudnya semua aspek. Kalau pada saya benda yang perlu dititik beratkan, yang diperketatkan dari segi ialah macam aurat tu semua kan, dari seks dan sebagainya lah. Yang tu perlu fokus lah. Macam maksud Abang Namron tadi, isu-isu yang sedang berlaku macam rasuah itu yang kita bagi kelonggaran sedikit kepada pengguna. Sabar birthday boy. Itu kata kita nak dengar juga nama jenis? apa kata rakan-rakan industri kita tentang tajuk kita minggu ni, sama-sama kita saksikan. Nama pun hot. Hot memang panas. Ni tengah panas ni. Saksikan. Persatuan Pengarah Filem Malaysia sangat menyokong usaha ini. Kalaulah ruang telah dibuka dan kita telah mengatur strategi-strategi secara integratif untuk menghasilkan sumber manusia yang berupaya menerjah impian ke Oscar, haruslah sentiasa disemai dan dibangunkan
secara strategik. Apa yang kita buat hendaklah ada sinambungannya. Dia tak boleh dia tergantung separuh jalan. Kita boleh katakan sebenarnya pengarah-pengarah yang ada tu tidak semestinya produk-produk yang diorang buat sebelum ni mungkin gagal dalam pasaran. Mereka tidak boleh melahirkan filem yang berkualiti. Satu formula untuk filem yang baik sebenarnya adalah is a teamwork. Skrip yang baik, director yang baik, pelakon-pelakon yang baik, pekerja-pekerja yang baik. Itu semua merangkum dalam satu formula untuk melahirkan filem yang baik. Kemampuan filem kita tu kita tak boleh pelekehkan. Kebanyakan orang-orang kita ni sebenarnya ada yang boleh melahirkan dengan kreativiti yang baik. Cuma kemungkinan kita ini tidak dieksposkan dari segi filem kita dibawa keluar. Marketing kita. Kita sekarang ni tak ada saluran untuk nak distribute filem-filem kita walaupun ke negara ketiga, ke Asia. Usaha yang kita buat ni jangan patah semangat lah. Tapi jangan kita pun terlalu sangat memburu pun kadang-kadang kita tak dapat. Apa yang Pak Menteri kita nakkan usaha dia buat tu saya puji. Kita kena ada usaha. Mesti ada angan-angan dulu, cita-cita, baru akan mencapai kejayaan kan. Untuk pergi ke Oscar bagi saya, biarlah kita menyimpan angan-angan. Angan-angan akan menjadi cita-cita. Cita-cita insya-Allah akan menjadi satu realiti. Ya. Seperti apa yang Datuk cakap tadi ni. Ya. Apa yang dia cerita ialah. Sabarlah dulu. I tak nak dreaming. Kenapa? Sambung terus. I nak dreams. I tak mau dreaming. I nak dreams. Ya. Itu indah. Itu yang dia sebut tadi. Itu je. Dreams. Dream tu. Okay. Inspirasi. Kita mesti ada cita-cita, mesti kita goal. Itu maksud dia. Kita kalau tak ada goal, kita berplankan ke mana kita tunjukkan goal. Kalau kita tak plankan, eloklah. Eloklah kita susun aturkan planning sistem yang saya cakap tadi, panggil cerdik pandai, sit down together, cari formula dan mekanisme dia. InsyaAllah kita akan berjaya. Walaupun bukan esok, lusa, tapi tahun-tahun mendatang kita pasti berjaya. Pasti ada. Mesti kena mula dengan kiblat dulu baru kita menuju ke sana. Abang Samsul, saya nak tanya abang, okey. Tadi ada juga saya dengar keluhan daripada setengah pengarah kita. Cakap kalau Semua pengarah mengeluh. Semua pengarah mengeluh. Ya, Semua ada masing-masing punya. Tak minat dalam bidang ni, pasti tak ada siapa pun nak mengarah, nak menghasilkan filem. Betul. Kenapa? Macam mana? Kalau betul-betul tak minat, tak ada minat, orang pastinya pengarah kita tak nak pun buat filem. Tapi disebabkan minat kita buat filem. Betul. Macam saya, alhamdulillah saya dah buat lebih daripada 10 filem. Saya still cakap tadi, saya pun dah cakap dengan Abang Amran tadi kan. Buat filem ni memang satu kerja yang sangat complicated, melibatkan kos yang besar, jutaan ringgit. Dan kalau filem kita tak laku ke apa, kita rugi millions. Jadi memang macam untuk saya, yang tinggal adalah passion lah. Yang tinggal adalah passion. Kalau tidak, memang dah, saya pun dah nak buat bisnes lain dah tadi kan. Sebab terlalu banyak cabaran sebenarnya, memang kena kuat semangat. Satu, nak menghasilkan filem itu susah. Macam abang semua cakap tadi, nak buat skrip apa semua. Dan politik yang ada dalam industri pun, sorry to say, politik yang kita cakap pasal Oscar apa semua kan. To be honest nak cakap, bukan kata industri filem, semua industri lah, industri muzik ada politik kan. Saya dah lama dalam industri ni. Sekarang ni saya dah umur 36. Saya start mengarah umur 18-19 tahun. Jadi saya nampak benda ni, tapi saya tak fokus lah, saya fokus pada kerja saya. Kita cakap pasal nak Oscar ke apa tu, saya kata, bagaimana kalau ada filem yang saya rasa cukup baik tapi tak dipilih untuk pergi ke sana. Filem lain pula yang dibawa ke sana. Jadi macam mana? Tu saya kata, at the end of the day, siapa yang judge filem yang dibawa ke sana dengan tak dibawa ke sana? That's why kalau ada badan ataupun yalah yang menilai filem tu, perlu ada pakar. Semua, maksudnya dari sudut art pun ada, dari sudut komersial pun ada. Kan? So, seimbangkan. Perlu seimbangkan dekat situ. Itu yang layer yang tempat tadi. Ada tujuan. Sebab bagaimana sesebuah filem yang memang dah berjaya dalam negara dan luar negara, tapi industri sendiri tak pandang, tak dibawa keluar. Jadi faham tak saya? So, macam mana orang luar nak tengok? Kan? Filem siapa tak payah tanya lah. Kan? Abang Amran, kita tahu niat kita bukan baru je, dah lama dah kita nak jadi kualiti taraf antarabangsa. Pengurusi Finas tukar berkali-kali dah. Tetapi sama juga keputusan dia. Kenapa bang? Sebab benda ni bukan letak pada pengurusi Finas. Memang okey, kita tengok Finas adalah satu badan yang menguruskan benda ni. Tapi saya cuba melihat bahawa benda ini bukan Finas saja. Maknanya kita sebagai pembikin juga harus fikir benda ni untuk buat. Dan satu poin yang saya rasa agak penting adalah, kalau tanya mana-mana filmmaker, dia orang pun tak ada pun cakap nak pergi
Oscar. Kami buat filem sebab nak pergi Oscar. Tak ada. Kami buat filem sebab kami nak kami nak bercerita. Nak berkarya. Nak berkarya, nak bercerita, nak berkongsi cerita dengan orang ramai. Itu aja objektif kita. Dengan cara yang tersendiri. Dengan cara sendiri, di samping kita akan mengemaskan lagi kerja kita untuk filem ni, filem akan datang kita akan kemaskan lagi. Dan kekemasan ini yang penting. Maknanya kalau kita dah berjaya buat filem dengan kemas, kan, Oscar tu kita tak perlu pun untuk kata nak pergi Oscar tu. Oscar tu maknanya dengan sendiri kita akan dia datang cari. Dia akan datang cari maknanya. Sebenarnya Abang Mat, apa orang panggil kayu ukur untuk Finas kata ataupun LPF kata filem ini bagus, layak ke peringkat mereka tak berhak untuk mengatakan bagus tak bagus. Yang berhak bagus ialah industri. Terima kasih birthday boy. Kita yang berhaknya ialah siapa yang menonton. Kalau dia kata bagus. Bear in mind satu. Bajet bukanlah penentu kualiti. Okey? Kadang-kadang big budget, kualitinya tak ada. Kadang-kadang small budget, kualiti. This very subjective dia talk about penonton ni. Tidak siapa boleh predik tentang keinginan penonton. Hollywood tak boleh predik. Walaupun dia ada segala-galanya. Dia tak boleh predik sama filem dia ni box office. Ya? Begitu juga filem kita. Apa yang kita nak? Penceritaan yang universal. Penceritaan yang rasa belonging, kekitaan pada semua lapisan masyarakat. Pertama sekali pada China, India, segala Punjabi, Iban, apa tengok, wow, this is my film. Pergi ke Mexico kata, I feel like my film. Pergi ke India, kata, India pun macam I juga. China kata, wow, macam I juga. Korea tambah kata, wow. The belonging itu tidak ada di dalam intipati sebuah skrip. Inilah masalahnya. Kita kau tu sit down, ambil cendekiawan, bestari semua, sit down, dia kata, okey, apa kita nak buat? Begitu. Bukan kita bercakap saja. Bukan cakap nak bergoskan, tapi kesediaan di bawah macam mana? It takes some time. Okey? Korea, it takes 5 years, 6 years, man. Jangan marah. Sabar. Saya makin risau ni. Pandai ni. Pandai. Buka beli. Hotspot. Kembali kita dalam Hotspot. Begitu panas malam ini. Ada yang sampai membuka jaket. Tinggal nak buka baju je. Saya pasti gadis di luar sana menunggu beliau buka baju. Setengah jam lagi, saya buka baju. Baik, saya nak teruskan lagi kesimpulan untuk tajuk kita malam ini, Abang Namron. Apa nasihat Abang? Mungkin ada langkah-langkah yang sesuai untuk penggiat seni di luar sana. Langkah-langkah yang sesuai saya rasa kita ni bercakap pasal nak pergi ke Oscar apa semua ni kan. Saya rasa kita kena tengok balik dengan diri kita, maknanya tengok balik, cermin balik diri kita. Maknanya bukan untuk melihat kata kita tak mampu ke tak. Sebab benda ni kita cakap ni bukannya esok kita pergi. Betul macam Abang Mat kata tadi, maknanya preparation, persediaan kita sebelum pergi. Mungkin 10 tahun lagi. Mungkin filem Samsul Yusof yang akan pergi Oscar. Kan, sebab dia orang muda atau Syafiq Yusof. Amin. Tenaga. Masih muda, masih ni kan, macam Abang Mat kan dah tua. saya dah hampir tua. Tua pada umur tapi tenaga dia, jiwa dia muda. So maknanya harapan dia, terus terang saya kata harapannya adalah pada orang muda. Pada filmmaker muda. Betul. Jadi Finas kena fokus pada orang muda ni. Betul. Kan? Jangan duk fokus pada. Tapi minta nasihat pada kita lah. Yalah. Kita Orang pilih, tua-tua ni, kita kan? pilih bang. Kita panel yang pilih. Panel kita pilih kan. Panel. Baik. Okey. Abang Samsul? Saya nak cakap, pasal topik kita ke Oscar kan, tak salah untuk kita ada angan-angan impian. Tapi nasihat saya lah kepada filmmaker yang lain, yang baru especially kan. You have to decide, filmmaker apa yang you nak jadi. You nak jadi art filmmaker ke, commercial ke kan. Macam saya memilih untuk jadi commercial filmmaker. Boleh nak jadi art, tapi saya more to commercial kan. So, apakah target you, objektif juga? Adakah you nak bawa filem you untuk menang anugerah ke, ataupun you nak please the audience, ataupun diri you ke? Kan? Macam saya, of course siapa yang tak nak menang anugerah, siapa yang tak nak pergi ke Oscar. Macam saya kata tadi, tak salah nak simpan impian, tapi apa pun fokus kepada karya itu sendiri. Kan? Pada saya agak funny kalau kita duk cerita pasal Oscar lah apa semua, tapi kita masih lack of dari segi skrip. Saya sendiri pun masih belajar lagi dari segi skrip, dari segi teknikal yang lain, editing semua kan. Itu yang harus difokuskan lah. Pengarahan dan segalanya. Baik. Abang Mat? Simple saja. Simboliknya ialah simboliknya Simple ialah bila kita nak pergi festival, apa harus kita bersedia? Bear in mind. Apa harus kita bersedia?
make upnya, segala dengan bajunya, pergi tempur sana, pergi cari fashion sana, nak pergi ke festival untuk mendapat perhatian kan. Jangan marah. That is the way kita buat filem. Betul. Kerjaan sama saja. Dia punya proses tu adalah sama. Untuk nak pergi filem festival, takkan kita pakai macam ni. So kalau kita nak pergi Oscar, takkan kita nak buat filem macam ni. Itu kena persediaan kita tu. Segala-galanya kena cantik. Kan? Itulah untuk pergi ke film festival. Dan lagi yang keduanya saya nak katakan, saya rasa apa yang Finas dan chairman yang baru ni kita telah berusaha untuk membuat sesuatu dan CEO kata temu dalam pipeline mungkin belum lagi diperbincang, belum lagi kata orang dihebah ataupun diberi penjelasan kepada industri dan mereka di dalam peringkat proses seperti perancangan. Tu saya ikuti sendiri. Saya bukan nak puji dia orang ataupun tidak. Kalau dia tak betul, tak betul. Saya betul dia apa, saya bukan ada interest apa. Kalau dia tak betul, he's tak betul. I don't care who are you, man. Abang bukan ada interest. I don't have any interest. Abang, saya rasa dia orang perlu buat marketing. Maknanya saya melihat kekurangan Finas sekarang bukan untuk market filem-filem kita. Tak. Market Finas itu sendiri. Maknanya kita tak tahu apa yang Finas dah buat. I'm wrong. Kalau dia ada market, dia kena ada sense of salesman. Orang salesman yang baik dia boleh jual peti ais dekat Eskimo tu. Ini juga kalau kau tak boleh jual filem kita, you're not good salesman. The salesman mesti good. Product knowledge mesti tahu. Janganlah marah. Ini tak ada apa. Saya tak mencelah lah ni. Bukan marah, nasihat. That's the way. That's the way yang kita kena buat. This is industri yang kena buat ini. Yeah. Dengarlah cakap saya sedikit pun. Walaupun sedetik, dengarlah cakap saya. Ni ada tua. Saya dalam filem ni drama ni 40 tahun lebih. Ramai yang masih ikat kasut lagi. Saya dah jadi pengarah tau. So, tolonglah. Walaupun saya tua, tapi memori saya masih tebal. 28. Birthday boy. Terima kasih sangat. Terima kasih semua dan saya rasa Finas tak boleh dipersalahkan. Dia Saya rasa ni show Abang Mat London seorang. merancang sesuatu. Yang lain tu aja pakai, yang lain hanya angguk ya, okey? Terima kasih saya ucapkan. silakan. Semoga perkongsian malam ini ada satu pihak dengar. Yalah. Mungkin mengubah ke arah yang lebih baik dan semoga industri filem Malaysia berkualiti dan terus maju dan jaya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Abang Namron, Bang Syamsul, Terima kasih. Bang Mat London kita, Jemput. birthday boy kita.